Tab. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Bab-bab ni Masih di perbahasan yang kedua lagi ke. Wa fi adaiddin. Mana kita al-ashbah wal nazair. Oh, wa fi adaidain hutang. Atau pelik. Tak jumpa lagi. Apa tajuknya? Dia punya dia kata wa fi adaidain falau kana alaihi dainan Falau kana alaihi alaihi ni ke muka surat 25 kalau dalam telefon. Hai kecil no ni. Oh. Okey. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa fi adaidain falau kana alaihi dainan li rajulin bi ahadihima jawab rahuna bi ahadihim rahnun. Saya jawab lagi itu kan. Falau kana macam mana kita kira macam tu kan. Falau kana alaihi dainan li rajulin bi ahadihima rahnun fa'adda ahaduhuma astaghfirullah fa'adda ahadahuma wa nawabihi dainan rahni insarafa ilaihi. Oh tu jawab dia jauh dulu. wa qawluhu fi niyyati. Okey, faham ini? Yang atas tu
Dia ada 2 hutang. Dia ada 2 hutang. Lepas tu dia niat salah satunya untuk hutang rohan. Rohan tu lah pajak kalau kita panggil. Gadai. Jadi insiraf ilai tu jadilah duduk macam ni. Okey. Artinya si fulan ni dia 2 kali berhutang kepada kawannya. 2 kali berhutang kepada kawannya. Pada hutang yang kedua, dia meletakkan barang gadai, barang yang sebagai jaminan. Untuk kali yang pertama, saya pinjam kepada awak RM1,000. Terus saya datang lagi kepada awak, saya pinjam lagi RM1,000, tapi saya letak satu barang ini sebagai jaminan. Okey? Berarti sekarang saya ada berapa? Ada berapa hutang? Ada 2 hutang. Ada 2 hutang. Yang satu hutang biasa, yang satu hutang dengan rohan. Betul? Betul, okey. Okey. Kemudian tiba masa saya ada duit, saya bayar 1,000. Saya bayar apa? Berapa? 1,000. 1,000. Okey, selesai. 1,000. Kemudian awak terima 1,000 itu. Lepas tu saya minta barang saya. Ini barang saya bawa balik. Barang yang dibuat gadai tadi. Seartinya meskipun ketika saya membayar, saya tidak cakap bahawa ini adalah saya membayar hutang untuk yang ada gadainya. Oh, dia tak tentukan mana-mana. Iya, dia tak cakap. Tapi di sini dikatakan fa'adda ahadahuma wa nawa bihi dainar rahni. Dengan bayar RM1,000 tadi, saya berniat untuk membayar hutang yang ada rohannya. Maka insarafa ilaihi. Itu yang akan jadi. Itu yang akan diguna pakai. Wal qawluhu yang akan diterima adalah perkataan saya. Okey, faham. Berdasarkan apa yang dia niatkan. Wa fil luqtah bi qasd al hifzi aw tamliki wa fima law titik situ. Itu contoh lagi, artinya luqtah kita jumpa barang. Jumpa 10 gram emas. Okey, ketika kita jumpa tersebut, ada orang yang dalam hatinya niatnya adalah untuk menjaganya, yang apabila pemiliknya dijumpai maka dia akan pulangkan, atau dia jumpa untuk dia ambil, niat dia tu miliki tu ke. Artinya perbuatannya adalah sama, barang itu diambil terus dibawa pulang ke rumah. Perbezaannya adalah ada pada niat. Okey, faham. Okey. وفيما لو أسلم على أكثر من 4 فقال mana ni? فسخت نكاح هذه فإن نوى به الطلاق كان تعيينا لاختيار النكاح وإن نوى الفراق أو atlaqal hamli. Atlaqa humila ala. Atlaqa humila ala ikhtiyaril firaqi. Okey. Faham ni? Masalah talak ke? Fima law aslama, apabila seseorang masuk Islam. Ala akthar min 4, dan dia ada isteri lebih dari 4. Sedia agama dia apa tahu dulu? Dia punya bini 8. Ada berapa isteri dia? 8. Kemudian dia masuk Islam. Dia masuk Islam, boleh jadi semua istrinya juga masuk Islam. Jadi berarti dalam Islam, kata Nabi SAW, amsik alaika arba'an wa fariq sairahunna. Betul? Maka dia hanya boleh kekalkan 4 orang istri. Yang 4 yang lain mesti dia difasah, dilepaskan lagi. Okey. Nah sekarang
ketika dia mengucapkan perkataan fasakhtu nikaha hadhihi. Okey, so dia mengatakan bahawa perempuan yang satu ini, jika ini contohnya dia berkahwin dengan 5. Perempuan yang satu ini telah saya fasakh. Perempuan yang satu ini telah saya fasakh. Seandainya yang dia niatkan adalah talak, maka ucapan talak tersebut sebenarnya menunjukkan bahawa inilah perempuan yang dia pilih sebagai isteri. Faham ke tak? Lafaz dia sah. Jika dia niat untuk mentalak, sebab itu berasaskan kepada kaedah dalam mazhab Syafi'i, talak hanya boleh dilafazkan kepada isteri yang sah. Okey. Okey, betul. Kan? So, talak hanya boleh dijatuhkan kepada isteri yang sah. Maka jika dia berniat talak, maka justru itulah dia isteri yang sah. Yang ditalak tadi. Yang ditalak tu. Okey. Itu makna kana ta'yinan tu ke? Kana ta'yinan li ikhtiyari nikah. Berarti niat untuk mentalak itu sebenarnya adalah ta'yin bahawa dia adalah isteri yang betul. Meskipun sebenarnya orang baru masuk Islam mana faham benda-benda kayak gini kan? Betul ke? Ya, tapi itu jika dikaji dalam hukum hakam, dia akan jadi macam itu. Ya, okay. Betul. Okey. Berarti dalam keadaan seperti itu, perempuan yang tadi dia niatkan untuk dijatuhkan talak ke atasnya telah berpindah kepada tempoh masa iddah yang dia boleh rujuk. Kalau dia talak bawah 2 kan, talak bawah 3. Okey, faham. Dia boleh rujuk kan? Boleh. Okey. Tapi wa inna wal firaq, tapi jika maksudnya adalah firaq, sebab Nabi menggunakan perkataan wa fariq sairahunna, amsik alaika arba'an wa fariq sairahunna. Berarti perkataan firaq di situ maksudnya adalah diputuskan perkahwinannya. Maka ia adalah firaq. Atau atlaqa, dia tiada niat untuk menjatuhkan talak, tapi niat dia adalah untuk memilih mana satu di antara isteri-istrinya yang akan dia buang. Humila ala ikhtiyaril firaq, hanya akan jatuh menjadi talak jika dia berniat talak. Okey, faham. Nampak sikit. Okey, sambung lagi insya-Allah. Wa fima law wati'a ammatan bi syubhatin wa huwa yadhunnuha zawjatahu al-hunrata fa innal waladu yan'aqidu humran fa inna astaghfirullah, apa nak mimpi. Fa innal walada yan'aqidu humran. Okey. Itu faham? Ni faham ke? Okey. Terus sambung. Wa fima law ta'ata fa'ala syai'an wa fima la ta'ata fa'ala syai'an wa fima law ta'ata fi'la syai'in. Okey, ada sing pelik malam ni. Tak apa. Wa fima law ta'ata fa'la syai'in mubahin lahu ataupun mubahan lahu. Okey. Mubahin lahu.
wa huwa ya'taqidu adam al-hilli kaman wati'a imra'atan ya'taqidu annaha ajnabiyyatun wa annahu zanin biha fa idza hiya halilatuhu betul. Nah, selesai sampai di sini. Boleh sambung dulu biar apa namanya, biar paham. Au qatala man ya'taqiduhu ma'suman fabana annahu yastahiqqu damuhu au atlafa malan li ghairihi fabana milkahu. Oke, ini paham. Maksudnya adalah orang yang melakukan perkara yang sebenarnya halal bagi dia. Orang yang melakukan perkara yang sebenarnya halal bagi dia, tapi dia nggak tahu bahwa benda itu halal baginya. Maaf, ini contoh yang pertama nih kayak gini nih. Contoh yang pertama kayak gini. Oke. Seorang lelaki, maaf, dia menempah seorang perempuan untuk menempah pelacur. Oke. Dia menempah pelacur. Maka datanglah perempuan itu. Perempuan itu datang yang dia tempah sebagai pelacur. Dia menutup muka, perempuan itu pun menutup muka. Maka kemudian mereka melakukan hubungan dengan keyakinan bahwa itu adalah pelacur. Dan pelacur itu pun anggap bahwa dia adalah orang yang membayarnya. Ternyata mereka adalah pasangan suami istri. Oke, dia paham. Itu contohnya. Ternyata dia adalah pasangan suami istri. Maka karena dia niatnya untuk berzina, maka dia berdosa. Di atas niat dia tuh. Atas niat dia. Masih dalam pembahasan niat itu. Oke, semua pembahasannya masih tentang niat. Oke, itu contoh yang pertama yang disebutkan. Artinya maaf, mana tadi itu ya? Oke, maaf. Lagi, oke. Itu yang tadi dikatakan sebagai contoh nih. Ta'ata fi'la syai'in mubah wa huwa ya'taqidu ada mahillih kaman wati'a imra'atan, seperti dia melakukan hubungan dengan seorang perempuan, ya'taqidu annaha ajnabiyah, yang dia sangka bahwa dia adalah perempuan asing. Macam mana dia boleh perempuan asing? Sebab dia menempah pelacur. Dia menempah pelacur dan wa annahu zanin biha fa idza hiya halilatuhu, yang nyatanya dia adalah istrinya. So memang pasangannya tak betul lah tu. Sama-sama si pelacur. Okey. Contoh yang kedua, qatala man ya'taqiduhu ma'suman. Dia membunuh dengan zalim orang yang dia anggap tidak layak untuk dia bunuh. Tapi ternyata selepas dia mati, nyata bahwa dia adalah orang yang layak untuk dibunuh. Okey. Artinya di dalam pejabat dia, di dalam pejabat miliknya, dia nampak ada seseorang yang dia sangkakan adalah rakan kerja dia yang tak layak untuk dibunuh. Tapi kerana persaingan bisnis antara keduanya, maka dia bunuh orang itu. Tapi ternyata yang datang tersebut bukan kawannya, tapi perompak.
Yang layak dibunuh lagi. Yang layak dia mempertahankan diri, jikapun terbunuh, artinya dia tak berdosa. Oh, walaupun niat dia tujuan nak bunuh. Tak, maksudnya dia berdosa ini, dalam keadaan ini dia berdosa. Sebab dia niat dia adalah membunuh kawannya. Membunuh kawan dia. Oh, okey. Tuh. Wa qatla man ya'taqiduhu ma'suman. Dia niat untuk membunuh seseorang yang sepatutnya dalam agama tak layak untuk dia bunuh. Tapi ternyata ketika dia bunuh, dia tembak, orang yang dia sangkakan adalah rakan kerjanya itu adalah seorang perompak yang membawa senjata. Dalam mahkamah dunia semua lepas sebab dia nyata bahwa yastahiqu damah. Dia adalah perompak yang datang membawa senjata. Okey. Au atlafa malan li ghairihi. Dia merusak harta, tapi ternyata harta tersebut adalah milik dia. Bagi contoh, dia nampak ada satu kereta cantik parking tepi jalan. Dia ambil minyak tanah ke apa, dia bakar kereta itu. Okey. Terus dia balik ke rumah, sampai di rumah, kereta saya mana? Tadi abang bawa ke parking sana, ada apa namanya, anak yang pertama pergi taman itu. Masya Allah, dia bakar keretanya sendiri. Dia berdosa. Pada semua keadaan ini dia berdosa, walaupun itu milik dia. Walaupun ternyata dia adalah miliknya sendiri. Sebab dosa dilihat kepada kesungguhan dia untuk melakukan benda yang dia tahu dalam agama haram. Oh, okey. Oh, ni dia nak cerita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Izzuddin yajri alaihi hukmul fasiq. Apa tu? Li jur'atihi. Oh, tu. Okey, betul kan. Li jur'atihi ala Allah. Li anna al-adalah Okey, ini menjelaskan tentang keadaan tadi. Maka orang yang buat tadi, contoh yang tadi berzina dengan perempuan, ternyata istrinya sendiri yang membunuh, yang dia sangkakan kawannya, ternyata dia bunuh perompak. Yang bakar kereta, ternyata kereta miliknya sendiri. Maka Syekh Izzuddin bin Abdul Salam mengatakan bahawa dia adalah orang fasik sebab dia berani untuk melanggar apa yang Allah haramkan. لأن العدالة إنما شرطت للتحصل ثقة بصدقه وأداء أمانته. Aduh, itulah saya tak betul ini. وقد انخرمت ثقة بذلك لجرأته بارتكاب ما يعتقده كبيرة. قال. Okey, sampai situ itu perkataan Izzuddin bin Abdul Salam. Artinya kenapa dia dikatakan fasik? Kerana sifat al-adalah disyaratkan disyaratkan mesti ada siqah, kepercayaan akan kejujuran dia dan menunaikan amanah yang dia lakukan. Dan dalam keadaan seperti tadi, dia sudah tidak lagi dapat dipercaya kerana keberaniannya untuk melakukan satu perkara yang dia tahu adalah dosa besar. Qala wa amma mafasidul akhirati fala yu'adzabu ta'dziban zanin wala qatilin wala akilin atau kat zani dia. Sorry ke. Wala qatilin wala akilin malan haraman. Wala akilin malan haraman. Okey, macam mana tu jadi wala akilin malan haraman?
Atau pada zanin ke? Okey, atau pada zanin. Kemudian malan haraman. Apa ni? Sekejap ya. Maf'ul ke? Maf'ul bih Li tu'adzib. la. Apa pula? Maf'ul bih bagi akil ke? Dia maf'ul bih bagi isim fa'il. Sorry ke. Aduh, ngagut aku malam ni paling. Ngagut. So ini masih kata-kata Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Adapun di akhirat tentunya dia tidak akan diazab sebagaimana azab orang yang benar-benar berzina, atau orang yang benar-benar membunuh, atau orang-orang yang benar-benar memakan harta yang haram pada 3 keadaan tadi. Ya. Lianna azab al-akhirah murattabun ala taratubil mafasidi fil ghalib. Karena azab akhirah ianya bergantung kepada, secara umumnya bergantung kepada mafasid yang terhasilkan. Sedangkan pada kes yang tadi sebenarnya dia hakikatnya dia tidak melakukan perkara yang salah. Kesalahan hanya pada niat. Oh, jadi dia tidak diazab lagi Bukan tidak diazab sebagaimana dosanya orang yang melakukan perbuatan zina. Okey, dia diazab atas niat dia tu sajalah. Oh, yelah, ini ta'zim al-dhan ni. Faham. Maaf ke, saya 2-3 minggu ni kurang tidur sikit. Banyak projek kat luar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ni? Kama anna thawabaha martabun ala mengipit lagi murtabun ala tarattubil masalih fil ghalibi. Sama lagi. Qala wa zahiru annahu la yu'zabu ta'ziba man irtakaba saghiratan li ajali jur'atihi wa intihakil hurmati bal 'adzaban mutawassitan baina saghirati wal kabirati. Itu pandangan Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Artinya zahirnya dia tidak akan ditimpakan azab yang besar, tidak juga kecil, tapi pertengahan. Sebab ada kesengajaan baginya untuk melakukan perkara yang haram. Wa aksuhu hadha man wati'a ajnabiyatan wa huwa yadhunnuha halilatan lahu sorry. la yatarattabu alayhi shay'un min al-'uqubati wal mu'akhidhatil mutarattibati 'ala zani i'tibaran bi niyyatihi wa maqsudihi. Situ. Okey. Sebaliknya, orang yang melakukan hubungan dengan perempuan yang asing yang dia sangkakan sebagai istrinya, la yatarattabu alaihi syai'un min al-uqubati wal mu'akhadhat al-mutarattaba 'ala zani i'tibaran bi niyyatihi wa maqsadihi. Artinya orang yang melakukan perkara yang zahirnya haram tapi dia lakukan tanpa sengaja, tanpa tahu bahwa itu adalah haram, maka dia tidak mendapatkan apa-apa konsekuensi dan hukuman mengingat kepada niat dan tujuannya. Macam mana contohnya ni ya? Wati ajnabiyatan wa huwa yazunnuha halilatahu. Gelap sangat kot. Okey, sambung. Wa tadkhulu niyyatu aidan fi 'asiril 'inabi bi qasdil khalliyati wal khamriyati. Okey, titipkan Ustaz. Apa maksudnya tu? Dan masuk oleh niat ini juga pada asiril ainabi,
perahan ya. Perahan Perahan anggur. anggur dan juga kosat nak mabuk. Lebih kurang. Artinya dia merah anggur itu niatnya adakah untuk membuat cuka atau nak membuat khamar? Aduh, khali. Ya. Artinya jika tujuannya adalah untuk membuat cuka, maka ia adalah perbuatan yang halal. Jika tujuannya adalah untuk membuat khamar, maka dia proses memerahnya sendiri pun sudah menjadi haram. Dan ini bi'tibar ini ya, melihat kepada apa tujuan. Okay. Wa fil hajri fawqa 3 ayamin fa innahu haramun in qasada hajra wa illa fala wa nadhiruhu aidan tarku taybi. Yang itu faham? Wa fil hajri fawqa 3 ayam. Ini faham ke? Okey. Mana tadi? Wa nadhiruhu aidan tarku taybi. Tib. Allahu akbar. Tarku tibi wa zinati. Wow kan ni tibi wa zinati. Farqa 3 ayamin limauti ghairi zawji fa innahu in kana bi qasdil ihdadi haruma wa illa fala. Okey. Faham ni? Ni panggil. Okey. Wa tadkhulu aidan fi niyatin في نية قطع سفر وقطع قراءة في الصلاة وقراءة القرآن جنبا بقصده أو بقصد ذكري. Okey, ni faham? Yang ni pun faham masalah. Yang tadi qat'us safar faham? Faham tu. Okey. Wa fi salati bi qasdil ifhami. Okey. Ini masih qiraatul Quran fi salati bi qasdil ifham. Apa maksudnya? Yang saya faham, fi salati bi qasdi ifham. Ini maksudnya membaca ayat yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan manusia. Macam kalau ada orang ketuk itu tu kita gitu. Okey, so dia baca la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Jangan masuk pintu itu, masuk pintu yang lain. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. So dia suruh anaknya untuk ambil buku. Itu artinya itu membatalkan solat. Tapi semata-mata niat ifham saja ke? Jika niatnya untuk berkomunikasi, ifham maksudnya berkomunikasi. Wa fi ghairi dhalika wa fil ja'alati idza iltazama ju'lan limu'ayyanin lah, pula mu'ini limu'ayyanin fasharakahu ghayruhu fil amali in qasada i'anatahu falahu kullu ju'li wa in qasada amala limalik falahu qistuhu wala syai'a limusyarik wa fi titik sampai faham tu? Ya. Kurang sikit faham. Ju'alah artinya apa? Itu saya lupa. Ju'alah saya lupa. Ju'alah ni artinya dia menjanjikan hadiah tertentu bagi orang yang boleh melakukan sesuatu, misalnya menjumpai bagnya yang hilang. Okey. So contoh ini limu'ayyan, contoh limu'ayyan. Al-ju'ala idza iltazama ju'lan limu'ayyan. Ju'lan limu'ayyan artinya saya berjanji kepada engkau seorang, apabila engkau boleh menjumpai beg saya yang hilang, saya akan berikan kepadamu 1,000 ringgit.
Berarti itu ju'lan li muayyan. Fasyarakahu ghairuhu fil amal. Lalu ada orang lain yang membantu mencari. Oh, okey. Kita tengok atas konsep dia. Ada orang lain membantu untuk mencari. Ada orang yang ikut mencari. Maka orang yang ikut mencari ni, in qasada i'anatahu, jika maksud dia hanya sekedar bantu awak, membantu awak, ya, falahu kullul ju'li, maka jika barangnya dijumpai, awak berhak untuk mendapatkan RM1,000 yang tadi saya janjikan. Okey. Ya, awak nak kongsi kepada dia atau tidak, itu terpulang kepada awak, sebab dia datang untuk membantu awak, dan saya tak ada mengenai urusan apa-apa dengan dia. Okey. Wa in qasadal amala lil malik, tapi jika dia tak ada kerjasama dengan awak, dia terus nak bekerja untuk mencari barang itu atas nama saya, falahu qistuhu, maka jika dia bersama-sama awak menjumpai barang tersebut, maka dia layak untuk mendapatkan bahagian dari apa yang saya janjikan. Wala sya'ani musyaqi. Okey. Wa fi dhabaih fahadhihi 70 baban aw akthar dakhalat fiha an-niyyatu kama tara fa'alima man dhalika. Fa'alima min dhalika. Pelik tu. Fa'ulima min dhalika fasadu qawli man qala. Wow, kan? Innal murada Syafi'i biqawlihi tadkhulu fi 70 baba min al-ilmi al-mubalaghatu wa idha adadat masailu hadhihi abwabi allati linniyati fiha madakh. Ai baca dia tak tengok ni. Fiha tu madakha allati linniyati fiha madkhalun. Allati madkhalun lam taqsur an takuna thuluth al-fiqhi aw rub'ihi. Okey, aw rub'ahu lah. Artinya berarti ucapan Imam Syafi'i ketika dia mengatakan bahawa hadis niat itu dia masuk dalam 70 bab dalam ilmu, artinya ucapannya bukan mubalaghah, memang betul-betul banyak. Ya, memang betul-betul banyak. Artinya jika kita kira, memang boleh jadi masuk dalam 1/3 fikih atau 1/4. Wa qad qila fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam niyatul mu'mini khairun min 'amalihi innal mu'mina yukhalladu la ya Allah aku ni faham. Innal mu'mina yukhalladu fil jannah wa in ata'a Allahu muddata hayatihi faqad lianna niyatahu annahu law baqiya abada abadi lastamarra ala al-imani fajuziya ala dhalika bil khuludi fil jannati. Okey, ni faham? Ini faham ke? Artinya hadis tadi niyatul mu'mini khairun min amalihi, kerana seorang mukmin meskipun dia hanya buat ketaatan seumur hidup yang mungkin hanya 70 tahun, 60 tahun, tapi balasannya adalah syurga selama-lamanya. Kerana dalam diri seorang mukmin, seumur hidup dia akan taat kepada Allah, meskipun dia diberikan umur 50 atau 60
atau 70 atau 100 atau 1000 tahun, dia akan tetap melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia dibalas berdasarkan kepada niatnya. Kama annal kafira yukhalladu finnar wa illam ya'sillaha illa muddata hayati faqad lianna niyatahu kufru ma'asha ni relevan boleh kan kita apa? Kalau terjemah relevan ma'asha ya senantiasa lagi. Iya. Seumur hidup, selagi dia hidup. Okay. Kita fokus. Al-mabahasu thalith fima syuri'atin niyatu liajlihi al-maqsudu al-ahammu minha tamyizul ibadati minal adati. Ini fungsi yang pertama dari niat adalah untuk membezakan perkara-perkara yang manusia lakukan sebagai kebiasaan dengan perkara-perkara yang manusia lakukan sebagai ibadah kepada Allah. Wa tamyizu rutbil ibadati. Apa payah nak? Rutabil ibadati. Jamak. Wa tamyizu rutabil ibadati ba'daha min ba'din. Kalau ba'daha boleh juga kira. Ba'daha boleh, ba'daha boleh. Kal wudu'i wa ghusli. Artinya ada wudu yang sunnah, ada wudu yang wajib, ada ghusl yang wajib, ada ghusl yang sunnah. Yataraddadu baina tanazzufi wa tabarrudi wa ibadati. Wal imsaku, apa imsaku ni? Wa imsaki lah. Wal imsaki kalau nak. Wal imsaki 'anil muftirati qad yakunu lil qad yakunu terkadang adalah menahan itu lil himyati wa tadawi. Artinya menahan diri dari makan dan minum. Boleh jadi sebabnya adalah kerana nak kurus, bukan kerana nak berpuasa. Kerana nak buat operation, bukan kerana puasa gitu. Au li'adamil hajati ilaih. Atau sebab dia tidak perlu makan, tidak perlu minum. Wa julusi fil masjidi qad yakunu li istirahati. Ya, duduk dalam masjid boleh jadi ibadah, boleh jadi memang setakat nak rehat. Wa daf'il mali li ghairihi qad yakunu ya Allah, aku ni pun masalah hibat. Aduh, maaf Dia pun hibatan. Hibatan au wasilatan au li gharadid dunyawi wa qad yakunu qurbatan kazakati wa sadaqati wal kafarati. Tadi mengeluarkan harta, memberikan harta kepada orang lain, itu satu perbuatan yang akan bertukar nilainya bergantung kepada niat. Boleh jadi niatnya baik, boleh jadi niatnya buruk. Wa dhabhi qad yakunu bi qasdil akli wa qad yakunu li taqarrubi bi iraqatil dima'i fa syuri'atin niyatu li tamyizil qurbi min ghairi tamyizil qurbi min ghairiha. Wa ni pasal lagi wa kullun minal wudu'i wa ghusli was salati was sawmi wa nahwiha qad yakunu fardan wa nadharan wa naflan wa tayammumu qad yakunu 'anil hadathi aw janabah wa suratuhu wahidatun فشرعت لتمييز
rutabil ibadati ba'daha min ba'din wa min thamma. Paham ini? Berarti tujuan pertama dari niat, fungsi yang pertama dari niat adalah untuk membedakan ibadah dengan kebiasaan dan untuk membedakan ibadah-ibadah yang memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Wa min thamma tarattaba ala dhalika umur ahaduhuma adamu ishtiratin niyati fi ibadatin la takunu 'adatan idh la taltabisu bighayriha kal imani billahi ta'ala wal ma'rifati wal khawfi wal raja'i wan niyati wa qira'ati al-Qur'ani wa adhkar li'annaha mutamayyizatun bi suratiha. Na'am yajibu fil qira'ati idha kanat manzuratan litamyiz al-fardi min ghairihi. Naqalahu al-Qamuli. Nama orang ni saya fikir macam ni tak tahu. Qamuli ya, apa masalah aku ni. Qamuli fil jawahir anil Rawiyani wa aqarrahu wa qiyasuhu anna nazr dhikri wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam kadhalika. Na'am inna nazra salati alaihi kullama dhikrun falladhi yadhharu li. Okey, habis. Nak baca lagi? Okey. So, ini yang pertama ada ibadah-ibadah yang tak akan bercampur dengan kebiasaan. Seperti iman, seperti takut kepada Allah, seperti niat. Semua itu ibadah yang tidak akan bercampur dengan kebiasaan. Seperti zikir, artinya ketika orang berzikir sudah tentulah dia zikir kepada Allah. Tidak akan berzikir niat lain. Tapi berkaitan dengan keadaan tertentu, di sini disebutkan bagaimana pula jika ada orang yang bernazar untuk membaca Al-Quran. Jika hajat saya terpenuhi, maka saya nak hatamkan Al-Quran. Maka di situ akan diperlukan niat bahawa bacaan yang dia baca adalah untuk menunaikan nazarnya. Atau sebagai contoh yang disebutkan lagi di sini adalah bagaimana pula dengan orang yang bernazar untuk berselawat ke atas Nabi apabila nama Nabi disebut. So di situ Al-Imam Al-Suyuti mengatakan wallazi yazharu li anna dhalika la yahtaju ila niyah. Tidak memerlukan niat sebab litamayuzihi bisababihi, kerana dia memang sudah sesuatu yang berkaitan. Maknanya mengucapkan selawat ke atas Nabi apabila nama Nabi disebut itu sudah perbuatan yang berkaitan, yang jika dia melakukannya maka sudah terus terbayar nazarnya tanpa dia perlu meniat ini adalah salawat untuk menunaikan nazarku. Oh, sebab dia memang salawat tu tertentu untuk Nabi macam tu. Ya, salawat tertentu untuk Nabi. Dan berkaitan dengan sebabnya pun ketika nama Nabi disebut. Maka sebagai contoh ni misalnya, beza antara dia bernazar untuk bersedekah ke masjid, masukin duit ke tabung masjid, bernazar. Apa yang dihajatkan terpenuhi, kemudian dia pergi ke masjid. Sampai di masjid, nampak ada tabung masjid. Dia tak ada niat apapun dalam pikirannya. Yang ada hanyalah mahu bersedekah. Maka sedekah itu bukan bayar nazar, tapi memang semata-mata itu semata-mata sedekah. Kenapa? Sebab untuk dia dinamakan sebagai sedekah nazar, dia perlu niat.
Sebab dia Sebab masukkan duit ke tabung masjid ni banyak motifnya, banyak penyebabnya, banyak alasannya. dan Sedangkan mengucapkan selawat ke atas Nabi SAW apabila nama Nabi disebut, meskipun seseorang bernazar untuk sentiasa mengucapkan selawat ke atas Nabi apabila nama Nabi disebut, maka ketika nama Nabi disebut lalu dia lupa untuk berniat bahwa ini untuk membayar nazarku, tapi tetap otomatis dia akan sebut sallallahu alaihi wasallam misalnya, maka dia tetap dikatakan terbayar nazarnya meskipun tidak berniat. sebab litamyizi kan. Sebab perbuatan tersebut tak ada keadaannya lain Memang ketika mengucapkan selawat ke atas Nabi masa Nabi disebut. Tapi ini di sisi Imam Suyuti ke. Wa ammal adhanu fal mashhuru annahu la yuhtaju ila niyatin wa fihi wajhun fil bahri mungkin wa ka'annahu ra'yun annahu yustahabbu li ghairi salati kama sayati fa'awjaba fihi an-niyatu litamyizi wa amal khutbatan. Okey. So di sini azan, pandangan yang masyhur, azan tidak memerlukan niat. Apa maksud azan tidak memerlukan niat? Artinya apabila seseorang dipaksa untuk azan, maka dia tidak ada berniat untuk azan, maka azannya adalah sah. Oh, okey. Faham. Okay. Ya. Atau orang tiada niat untuk azan pada waktunya. Maknanya dia setakat nak melantunkan azan tapi bukan pada waktunya. Kemudian ternyata ia bertepatan dengan masanya yang sebenar. Berarti memang dia tak niat, tapi azan tetap dikatakan sah. Oh, okey. Okey. Dan maksudnya wa ka'annahu ra'yun annahu yustahabbu li ghairi salati. Artinya fihi wajhun, ada satu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Wa ka'annahu, artinya Imam Suyuti mengatakan boleh jadi pandangan yang mengatakan bahwa azan mesti ada niat, kerana ada keadaan selain solat yang disunahkan untuk azan. Seperti azan di telinga bayi. Ya. Berarti jika ada azan di luar solat, maknanya azan perlu diniatkan. Sebab dia untuk membezakan antara azan yang betul dengan azan yang dilakukan di telinga bayi. Okey. Wa amal khutbatul jum'ati fa fi ishtirati niyatiha wa ta'arrudu wa ta'arrudu li fardiyati fiha khilafun fi syarhi wa rawdah bila tarjih. Wa fi kifayati annahu mabniyun ala annaha bimathabati raka'ataini. Sama lagi. Wa muqtadahu, masih sambungan ni belum Wa selesai. muqtadahu tarjihun annaha syartun wa jazama bihi azra'i fi tawassuti wa indi khilafuhu bal yajibu an la yaqsudu ghayraha.
Okey, so ini berkaitan dengan khutbah Jumaat. Ada perbezaan pandangan dalam mazhab Syafi'i, kerana perbezaannya ini asasnya adalah pandangan yang mengatakan bahawa khutbah Jumaat adalah pengganti 2 rakaat. Jika khutbah Jumaat adalah pengganti dari 2 rakaat, maka mesti ada niat, sebab solat mesti ada niat, kan? Betul. Itu itu alasan yang mengatakan bahawa khutbah Jumaat mesti ada niat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apabila seseorang berdiri di dalam masjid pada waktu zuhur di hari Jumat, kemudian berceramah di situ. Dalam ceramah tersebut menyebutkan apa yang menjadi rukun dalam khutbah. Okey. Kemudian dia penat, dia duduk. Bangkit lagi, berdiri, dia ceramah lagi. Maka jika itu dilakukan pada hari Jumat, berarti itu sudah dikira sebagai khutbah Jumat. Faham. Kalau diniat, iya, meskipun tak ada niat. Kalau ikut kepada pandangan yang tidak menyabit, tidak mengatakan mengganti 2. Tetapi kalau yang mengatakan bahawa itu adalah pengganti dari 2 rakaat, ceramah tadi tidak dikira sebagai khutbah Jumat. Ya. So, maknanya kadang nih sebelum Jumat ada ustaz yang berceramah. Meskipun sekarang kita faham bahwa dia ceramahnya duduk, khutbah Jumat berdiri, tapi jika keadaan orang ustaz yang berceramah itu memang ustaz yang tak boleh berdiri, maka dia akan memang duduk. Berarti jika tak disyaratkan niat, maka bermaksud khutbah Jumat dah dilakukan. Sebab azan bukan rukun dalam salat Jumat. Ya, betul. Azan bukan rukun dalam salat Jumat. Maknanya jika sudah ada yang ceramah tadi itu dah dikira dah sebagai khutbah Jumat jika tidak disyaratkan niat. Maka Al-Imam As-Suyuti dia memberikan pandangan pertengahan. Sambung. Ya, artinya Imam Suyuti mengatakan wa indi khilafu, dan pandangan saya adalah berbeza dengannya, bal yajibu, justru wajib, an la yaqsida ghairaha, bahwa dia tiada niat kecuali untuk memberikan khutbah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tawarruku Turuk. apa? Sorry ke. Aida mengantuk sangat. Wa amma turuku katarki apa tu? Zina ke? Zina ke? Iya. Titik tadi. Katarki zina wa ghairihi falam yuhtaj ila niyatin lihusul al-maqsud minha. Allahu akbar. Wa huwa ijtinabun manhi biqaunihi lam yujad wa in lam yakun niyatan niat taklah apa niat. Naam yuhtaju ilaiha fi husuli sawabi mutarattibi ala tarki. Okey. Yang sekarang berkaitan dengan meninggalkan perbuatan niat. Adakah diperlukan niat dalam kita meninggalkan satu perkara yang haram? Ya. Imam Suyuti mengatakan tidak memerlukan niat, sebab tujuannya adalah untuk meninggalkan yang haram.
kecuali jika dikaitkan dengan pahala akhirat. Pahala akhirat hanya akan didapatkan jika ada kesengajaan. Usaha juga. Jadi contoh macam ini. Contohnya selain dari zina adalah minum arak. Minum arak. Kita memang tak minum arak. Tapi kita memang tak ada niat untuk tidak minum arak. Sebab memang tak ada arak dan tak tahu macam mana, dan artinya tak ada niat. Tapi macam mana dengan orang yang hidup di negeri bukan Islam, kemudian kawan-kawannya ternyata membeli arak, di situ dia boleh dapat pahala ketika dia sengaja untuk tidak minum. Artinya pahala boleh didapatkan ketika ada kemudahan untuk kita melakukan dosa, tapi kita sengaja untuk meninggalkannya. Itu maksud Naam yuhtaju ilaiha fi husuli thawabi al-mutarattabi ala tarki. Tapi kalau saya macam sekarang pun niat pun dia dapat pahala kan? Apa? Kalau faham kat sini lah, maksud dia sekarang ni saya niat tak benar apa dapat pahala juga. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak, sebab niat kan hanya berdekatan dengan perbuatan. Oh ya, betul juga kan. Kalau perbuatannya jauh dari kita, macam mana? Ya, betul juga. Ya, artinya contoh kita di apa namanya, di tanah haram, kita diharamkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Adakah ketika kita niat di sini untuk tidak melakukan perbuatan keji di tanah haram sudah dikira dapat pahala? Itu benda yang sama, maknanya pahala hanya didapatkan ketika berdekatan dengan perbuatannya. Okey. Okey, sikit lagi. Baik, bismillah. Walamma taraddadat izalatu najasati bainal aslain af'ali min haythu innaha fa'lun wa turuki min haythu innaha qaribatun minha jara fi ishtirati niyyati khilafun. Okey. Izalatun najasah dilihat dari sudut pandang perbuatan, dia adalah perbuatan. Itu diambil air, dia disiramkan kepada benda yang terkena najis untuk menghilangkan najis. Maka jika ia adalah perbuatan, maka asal dari perbuatan perlu kepada niat. Tapi dari sudut pandang yang lain, dia adalah turuk, artinya meninggalkan. Berarti mengembalikan sesuatu kepada keadaan asalnya, membiarkan sesuatu menjadi bersih. Maka dalam isu ini ada perbezaan pandangan di antara para ulama dahulu berkaitan dengan adakah menghilangkan najis perlu ada niat. Rajjahal aktsarun adamahu. Kebanyakan ulama, majoriti ulama berpandangan tidak memerlukan niat. Taghliban li musyabahati turuk, karena dia secara hukum hampir sama dengan meninggalkan. Okey, ada apa lagi? Dah 1 jam, udah itu ke belum? Yang dikit. Udah habis masa ke belum? 9:21. Sikit lagi ikut ke? Wa nadhiru dhalika aidan ghuslul maiti wal asahhu fihi aidan adam ishtirati لأن القصد منه التنظيف التنظيف كإزالة النجاسة. Itu perbezaan pandangan yang terdapat ulama berkaitan dengan memandikan jenazah.
adakah perlu niat ataupun tidak? Imam Suyuti berpandangan pandangan yang sahih adalah, yang paling sahih adalah tidak memerlukan niat. Okey. Wa nadhiruhu aidan niyatul khuruj min as-salah. Hal yushtaratu wal asahu la. Qala al-imam li anna niyyata innama taliqu bil iqdam la bil tarki. Okey. Kena beli kitab macam tu. Tak, saya rasa saya kena beli macam tu, nampak mana nak berhenti. Okey. Wa nadhiruhu aidan sawmu tamattu' wal qiran. Hal yushtaratu fihi niyatu masdar pun tafriqah wal asahhu la li'annaha hasilatun biduniha wa nadhiruhu aidan niyatu tamattu' hal yushtaratu fi wujubil dam wal asahhu la li'annaha muta'alliqun bitarkil ihrami li hajji min al miqat wa dhalika mawjudun biduniha wa nadhiru aidan niyatul khultah khiltah hal yustaratu wal asahhu la li'annaha innama atharat fi zakati liiqtisari ala mu'natin wahidatin wa dhalika hasilun biduniha wa muqabilul asah fi kulli ra'a janibul ibadati. Okey, ra'a janibul ibadati. Artinya ada perbezaan pada semua yang contoh-contoh yang disebutkan tadi. Adakah perlu niat secara khusus ataupun tidak? Semua menurut Al-Imam As-Suyuti semua tidak memerlukan niat yang khusus. Semua tidak memerlukan niat yang khusus. Artinya niat tamattu' adakah di tamattu' tahu? Haji tamattu'. Haji faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Artinya orang yang tidak membawa tidak boleh menyembelih binatang, maka dia akan berpuasa. Jadi dia tak disyaratkan niat dia antara perkara yang tidak disyaratkan niat ke? Maknanya yang pertama tadi pada puasanya, pada puasa. Jika dia berniat untuk berpuasa, maka tertunai apa yang wajib untuk dia buat. Mengikut kepada pandangan yang dinamakan oleh Imam As-Suyuti sebagai al-asah. Okey. Faqasa ke? Ya, faqasa. Itu kembali memperincikan yang tadi dia sebut. Okey, faqasa rasul maiti ala rasli janabati. Okey, artinya yang tadi dia mengatakan mandi jenazah tak perlukan niat. Berarti pandangan yang satunya adalah mengkiaskan mandi jenazah dengan ghusl janabah. Ghusl janabah perlu ada niat, maka ghusl mayit juga perlu ada niat. Wa tamattu ala jam'i baina salatain. Ini wa tamattu ala jam'i baina salatain. Jadi tamattu dikiaskan kepada menjamak dua solat, kerana tamattu adalah menjamak dua nusuk. Artinya umrah dengan haji. Tamattu gitu kan? Umrah dulu sampai selesai, baru kemudian niat untuk haji. Fa innahu jam'un bainan nusukain.
ولهذا جرى في وقت نيته الخلاف في الوقت نية الجمع وفي الجمع وجه أنه لا يشترط فيه نية واختاره البلقيني قال لأنه ليس بعمل وإنما العمل الصلاة وسورة الجمع حاصلة بدون نية. Okay, ini faham? Ini nak faham je. Artinya yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, jamak perlu ada niat. Jamak solat kan? Ya. Dan apa yang biasa diajarkan di dalam masyarakat, niat itu mesti ada pada solat yang pertama. Betul? Betul. So di sini Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwa Al-Imam Al-Bulqini adalah guru kepada Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar Al-Asqalani. Oh ya, dia beritahu itu. So dia berpandangan bahwa tidak diperlukan niat jamak selagi solatnya itu dilakukan memang pada waktunya, zuhur dengan asar pada waktu zuhur. Artinya contoh, dia solat zuhur 2 rakaat. Ini dalam keadaan bermusafir, zuhur 2 rakaat. Dia tidak berniat untuk menjamak asar, tapi lepas selesai solat, kemudian dia bangkit berdiri, tambah lagi solat asar 2 rakaat. Maka itu jamak yang itu menurut Imam Bulqini adalah jamak yang sah. Kalau dia tak disyaratkan. Karena dia tidak syarat niat. Sebab bagi Al-Imam Al-Bulqini, jamak itu bukan amal, bukan perbuatan. Yang jadi perbuatannya adalah solatnya. Artinya ini solat zuhur, ini solat asar yang dilakukan pada waktu zuhur. Maka niat jamak tidak disyaratkan, bukan tak boleh, tidak disyaratkan. La yushtaratu. Baik. ولهذا لا تجب في جمع التأخير. نعم يجب فيه أن يكون التأثير بنية جمع ويشترط كون هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها بقدر ما وما يسعها. ما يسعها. Aduh, mimpi aku ni. فإن أخر بغير نية جمع حتى خرج وقت أو ضاق بحيث لا يسع فرض عصا فصارت الأولى قضاء هكذا جزم به الأصحاب ويقرب منه ما ذكر النووي في شرح محذب والتحقيق. Okey, faham itu maksudnya? Yang tadi tu faham. Okey. أن الأصح في الصلاة وفي كل واجب موسع إذا لم يفعل في أول الوقت أنه لابد عند التأخير من العزم على فعله في أثناء الوقت والمعروف في الأصول خلاف ذلك. Ini masalah azam. Okey. Ini wajib muasa tahu? Tahu ke? Okey. So, artinya wajib muasa seperti solat. Idza lam yuf'al fi awalil waqti annahu la budda 'inda ta'khir min al-'azmi 'ala fi'lihi fi asna'il waqti. Itu pandangan di sini. Sedangkan yang ma'ruf dalam kitab-kitab usul tidak seperti itu. Ya. Contoh sekarang ni dah masuk waktu Isya. Berarti kita akan melambatkan solat Isya. Adakah perlu ada
niat untuk melambatkannya, atau saja buat tak tahu. Artinya jika mengikut kepada pandangan yang ma'ruf dalam kitab usul, berarti tak ada kewajiban untuk berazam. Oh, okay. وقد جزم ابن السبكي في جمع جوامع بأنه لا يجب عزم على المؤخر وأورد عليه ما ذكره النووي فيما تقدم، فأجاب في منع الموانع بأن مثل هذا لا يؤخذ من التحقيق ولا من شرح محذب، وأن القول بالوجوب لا يعرف إلا عن القاضي حسين ومن تبعه. قال ولولا جلالة القاضي لقلت إن هذا من أفحش الأقوال. Walaula anni, yang mengatakan wajib hanya Al-Qadhi Husain. Tapi mengatakan seandainya bukan kerana nama besar Qadhi Husain, saya sudah katakan ini adalah satu pandangan yang buruk. walaula anni wajadtuhu mansusan fil kalamihi manqulan fil kalam al-ithbat anhu lajawaztu الزلل على ناقل لسفاحة هذا القول في نفسه. Artinya dia contoh-contohnya banyak. Contoh yang lain selain dari solat adalah qada puasa Ramadan. Qada puasa Ramadan adalah muasa jika waktunya masih panjang. Contoh, sekarang saya ada hutang 1 hari berpuasa, tapi Ramadan yang akan datang ini masih lama. Maka jika ikut kepada pandangan Al-Qadhi Husain, setiap malam saya wajib untuk berniat. Oh iya. Bahkan wajib kan untuk berazam bahwa saya tak akan berpuasa besok, saya akan berpuasa nanti. Itu esoknya lagi pun sama. Saya tak akan berpuasa esok, saya akan berpuasa nanti. Itu maksud wajib berazam untuk melakukan perbuatan itu. Dan itu kata Imam Suyuti, itu perkara yang sangat jauh dalam ajaran agama Islam. Ya, maknanya orang yang ada hutang puasa 1 hari macam saya, yang tempoh masanya masih lama, boleh hidup selesa berbulan-bulan tanpa memikirkan bahwa saya ada hutang puasa. Betul? Betul. Sebab tak ada kewajiban untuk berazam. Jadi kalau ikut ini kena azam. Itu ikut kepada Al-Qadhi Husain tadi. Wa huwa qaulun mahjurun fi hadhihi millati al-islamiyyah. A'taqidu annahu khariqun lil ijma'il muslimin. Laysa liqa'ilihi syubhatun yartadiha muhaqqiqun wa huwa ma'dudun min hafawatil qadi wa min al-'azaimi fid din fa innahu ijabun bila dalili intaha. Okey, faham dah. Yang di mana? Nak sambung lagi? Sambung lagi? Terpulang. Okey. Tahu lagi ni. Okey, sikit lagi untuk sampai titik sikit lagi. ضابط قال بعضهم ليس لنا عبادة يجب العزم عليها ولا يجب فعلها سوى الفرق من زحف لا يجوز إلا بقصد التحيز إلى فئة وإذا تحيز إليها لا يجب القتال معها في الأصح
li'anna al-azma murakhisun lahu fi insirafi la mujibu li ruju'i. Okay. Faham ni? Ini satu dhabit, kaedah khusus dalam hukum hakam bahawa tiada ibadah yang kita wajib untuk berazam kecuali dalam peperangan ketika pasukan kita diserang dan kita rasa tak kuat, maka kita boleh melarikan diri dari medan perang untuk bergabung dengan kumpulan lain. Sebab itu yang disebutkan dalam Al-Quran, illa mutahayyizan ila fi'atin atau mutahayyizan ila fi'ah. Artinya hanya keadaan itu saja yang azam wajib. Sebab bentuk keadaannya adalah lari dari medan perang adalah dosa besar. Artinya untuk membuat dia tidak masuk dalam dosa besar, dia bukan lari kerana nak berkhianat untuk umat Islam, dia bukan lari kerana nak membiarkan musuh mengalahkan umat Islam, tapi dia lari untuk bergabung dengan kumpulan umat Islam yang lain. Jadi niat dia tu yang niatnya itu berarti wajib berazam seperti itu. Artinya satu-satunya ibadah di dalam Islam yang dinamakan wajib untuk berazam hanya itu. Adapun puasa tak wajib untuk berazam. Adapun solat tak wajib untuk berazam. Tapi kalau yang sebahagian kita ada kata wajib azam tu dia ambil pandangan Qadhi Hussein, dan itu biasanya dalam kitab usul fikih. Dalam kitab usul fikih memang di antara pembahasan berkaitan dengan wajib muasa adalah isunya itu. Isu yang dibangkitkan adalah itu. Tapi kalau antara Qadhi Hussein dengan kitab ni ambil yang mana tu? Kalau untuk di sendiri lah. Artinya pandangan Al-Qadhi Hussein artinya pandangan yang keseorangan dalam mazhab Syafi'i. Sama lagi? Dah habis dah. Pembahasan lain. Aduh, ngantuk. Nanti nak rekamannya balik lagi ke? Boleh. Saya kurang fokus sikit ini. Alhamdulillah rabbil alamin.